Muhammad bin Salamah, tulis surat supaya Muhammad bin Salamah datang ke Islam. Dia katanya dalam surat tersebut, wahai Muhammad, aku ada masalah, soalannya aku ingin tanyakan kepada kamu. Akhirnya surat tadi sampai kepada rumah Imam Muhammad bin Salamah. Surat dari raja ni, surat dari istana. Imam Muhammad baca surat tersebut, diminta kepada hamba dia, wahai khadamku, bagi pen. Tak ada dah ambil komputer ke apa, kalis belakang tu tulis. Tulis kata apa? Sepatutnya siapa yang jumpa siapa ni? Ulama jumpa anak murid ke, anak murid kan jumpa ulama. Imam Muhammad kalis kertas tadi, kertas dari istana tu, tulis, kamu yang datang jumpa aku. Baik, cerita dah panjang lah. Dah tadi Imam kata, Assalamualaikum, cukup. Kali kedua apa? Sebelum surat tadi sampai, masa surat tu sampai, raja tadi hantar pengawal dah. Kemudian Imam Muhammad kata, kalau hang nak tanya aku, hang kena mai jumpa aku seorang-seorang. Jangan bawa langsung pengawal. Jangan bawa langsung kuda-kuda. Kuda saja. Kuda pula. Jangan ada siapa, hang seorang je mai rumah aku. Baik, kali kedua, Raja Muhammad bin Sulaiman ni datang ke rumah Imam Muhammad bin Salam. Bila datang, Imam Muhammad pesan. Imam Muhammad pesan kepada dia, sebelum pesan tu, Sayyidina Muhammad bin Sulaiman ni masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, dia rasa gerut. Rasa takut sangat ni. Tanya, wahai Muhammad, kenapa tadi aku masuk dalam rumah kamu ni, aku rasa takut sangat ni. Sebelum ni rasa biasa kan. Tiba-tiba aku tengok masuk dalam rumah, tengok muka kamu rasa takut sangat. Maka kata, apa jawab Imam Muhammad? Jawab Imam Muhammad bahawa beliau mendengar daripada Sabit Al-Bunani, katanya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, al-alimu iza arada bi'ilmihi wajha Allah taala haba kull syai'. Ini cerita berkenaan dengan orang yang menuntut ilmu kerana Allah taala. Baik. Katanya Nabi sebut, orang alim ataupun orang yang ingin menuntut ilmu kerana Allah taala, semata-mata kerana Allah taala, haba kull syai', semua benda akan jadi takut pada dia. Kita sekarang kita mengaji, kita nak buat amal ibadat lah, semuanya kembali kepada fahijratu ila Allah wa rasulih, semuanya kerana Allah taala. Maka kita kata Nabi SAW, orang alim ataupun orang yang mengaji ni, bila mana mengaji dia kerana Allah Subhanahu wa taala, haba kull syai', semua benda akan jadi takut pada dia. Wa idza arada an yuksiru bihi kunuz haba min kulli syai'. Tapi jika sekiranya kerana satu amalan tersebut, kerana nak dapatkan haba dunia, kerana nak dunia semata-mata, maka haba min kulli syai', dia pula akan takut dengan semua benda. Nak buat ni tak kena, sagi habislah zakat aku kena potong, sagi habislah rezeki aku, sagi habislah ni, takut pula. Sebab apa? Sebab bukan kerana Allah taala, tapi kalau kerana Allah taala, semua benda pula akan jadi takut pada dia, walaupun dia hanya tengok kita saja. Baik, panjang pula lah. Baik, jadi hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Imamul Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari diceritakan di antara orang yang sangat-sangat warak dan juga sangat-sangat zuhud. Orangnya sangat zuhud. Baik. Dan disebutkan Imam Bukhari pula, kalau kata Ramadan, sehari akan khatam sekali. Imam Bukhari ni setiap hari akan berpuasa, kecuali ada keuzuran. Setiap hari berpuasa ni. Kemudian setiap hari akan sembahyang tengah malam. Di antara manaqib ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Husain Muslim bin Hajar bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihihima allazaini huma asahhul kutub al-musannafah. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hebat. Baik. Sambung ya. Masuk hadis yang kedua pula. Kita daurah nak laju sikitlah. Baik. 3.50. Baik, kita masuk hadis yang kedua. Ada siapa nak tanya kan? Baik. Salah kan? Imam Bukhari ni, kalau kita lihat, dia
Dia karang hadis, bukan karang hadis. Dia kumpulkan hadis sebanyak 600,000 hadis. Dia kumpulkan hadis 600,000 hadis. Dan yang semua tu jumlah yang dia kumpul. Kalau dalam Sahih Bukhari tu, dia ringkaskan sikit. Ambil yang tidak berulang, ambilkan sikit dalam 4-5 ribu. Asal-asalnya sampai 600,000. Selama berapa tahun tu Imam Bukhari sekarang kita kumpulkan hadis selama berapa tahun? Selama 16 tahun. 16 tahun pergi mencari hadis. Tiba-tiba ada juga sekelompok manusia zaman sekarang memfitnah pula Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Tak boleh. Kita kena pertahankan Imam Bukhari, pertahankan Imam Muslim. Sebab dengan dasar mereka kita boleh kenal hadis ni. Baik, faham kan? Baik, hadis yang kedua. Tak apa, ada jua lah? Tak ada jua. Panjang lah. Baik. Hadis yang kedua. Panjang sikit ini. Hadis asas Islam. Hadis yang kedua, An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Ketika mana saya mengaji dengan Syekh Abu Huda Al-Yaqubi datang ke Mesir. Syekh Abu Huda Al-Yaqubi pesan bila mana kita ni dipesan oleh guru Syekh Abu Huda Al-Yaqubi, bila mana dibacakan tentang, disebutkan tentang nama baginda Nabi SAW, qala Rasulullah SAW. Syekh kata apa? Pesan supaya kita urut dada. Tunduk sikit, urut dada. Lepas ni lah. Saya payah pula. Tak apa, kalau nak buat pun tak masalah. Ataupun kalau Syekh kata, kalau kamu tak mau urut pun, kamu merasakan seolah-olah kita sedang membaca hadis di hadapan Nabi SAW. Bagi merasakan hadis pesan sebab sebab apa urut dada? Sebab nak bagi ni, bila mana sebut dengan nama Nabi, supaya hati ni jadi lembut. Sebut urut dada, urut hati sudah. Baik, nama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sya'ri ataupun sawadi sya'ari bih. Ain tu dia ada fathah boleh ataupun sya'ri bih. La yura 'alaihi athar as-safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya tengok makna, saya terang sikit-sikit. Tengok mana pula. Mana tu? Baik, muka surat 6. Mana kan? Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih. Berambut sangat hitam, yang tidak ternampak pada dirinya kesan-kesan tanda musafir, dan tidak seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Baik. Di sini disebutkan bahawa hadis ini cerita berkenaan dengan seorang lelaki. Siapa lelaki sebut? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Malaikat Jibril alaihissalam ni diriwayatkan bahawa sepanjang hidup bersama dengan Nabi SAW, Malaikat Jibril jumpa dengan Nabi SAW sebanyak 24,000 kali. Tu dia. Tu hebat tu. Sampai boleh kira pula. Malaikat Jibril jumpa dengan Nabi SAW sepanjang hidup Nabi SAW sebanyak 24,000 kali. Ini cerita Malaikat Jibril. Baik. Di sini bila kita sebut, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih. Baik, di sini disebutkan bahawa disunatkan bagi kita sentiasa pakai pakaian yang putih. Macam ni. Ini pelajar ribat dalam hadis ni. Disunatkan kita pakai pakaian yang putih. Ataupun tak putih pun, pakai pakaian yang apa? Yang sangat indah. Sebab malaikat ni, di antara warna kesukaan para malaikat, warna putih. Warna putih juga. Baik. Soalan, malaikat ni duduk sebelah kiri kanan kita ni, dia tulis amalan kita ni dengan apa? Malaikat kita sebelah ni, kiri kanan ni, roket dan juga atik ni, dia tulis amalan kita dengan apa? Sebab ni nak kata dengan putih ni. Sebab tu serta bagi soalan, adakah dengan warna, dengan pen marker, dengan pen warna seller, warna guna, ataupun guna kertas mahjong, guna buku 555, guna apa? Siapa tahu?
Ni soalan Pak Sumi bagi kat saya. Soalan teka-teki, payah gila. Tak tahu pun. Ni Pak Sumi bagi teka-teki. Yang bisa dengar. Pak Sumi bagi teka-teki, dia kata malaikat tulis amalan kebaikan ataupun kejahatan kita ni bukan dengan pen, bukan dengan pensel, bukan dengan marker, bukan dengan apa-apa saja. Bukan macam kita. Tapi tulis dengan apa? Tulis dengan bau dan juga warna. Itu dia. Dengan pelik, kita manusia tulis pen dengan buku. Malaikat tulis amalan kita ni baik ke buruk ni dengan bau ataupun bau dan juga warna. Macam mana tu? Contoh, ini bagi kita kan Ustaz. Contoh, kalau kita buat amalan yang baik ni, kita main mengaji, kita main masjid dan sebagainya, kita buat amalan kebaikan, malaikat akan tulis baginya. Kalau baik apa? Kalau baik akan jadi putih melepak. Amalan tu putih melepak. Bau semerbak, wangi semerbak. Putih, kalau amalan kita baik, malaikat akan tulis putih semerbak, wangi semerbak. Betul tu. Oh, pantun tu. Putih apa tadi? Keluar. Putih melepak, wangi semerbak. Tu pantun Pak Sumi bagi. Sedap pantun tu. Kalau amalan kita pula buat benda yang maksiat. Buat benda yang maksiat. Jadi buat benda maksiat, malaikat akan tulis dengan apa? Dengan hitam melegam, busuk hapak. Tu dihap. Nampak? Sebab tu di antara warna yang terbaik ialah warna putih. Sebab malaikat akan tulis amalan baik kita ni dengan warna putih. Tapi kalau seorang tu buat jahat, malaikat akan tulis pula dengan warna hitam. Jelas. Baik, di sini sebutkan bahawa bila mana seorang lelaki datang dalam pakaian yang sangat putih. Kedua, berambut sangat hitam. Ini bila mana berambut sangat hitam, tanda kata apa? Tanda kata waktu muda lah. Waktu muda kena puluh betul-betul untuk kita nak ngaji. Sebab apa? Waktu muda ni fresh. Jadi tidak menafikan kalau betul Ustaz, kami dah tua-tua ni macam mana tak payah ngaji bang? Jangan. Saya ngaji dengan guru saya, Syekh Yusuf Fazlullah. Dalam kitab Sunan An-Nasa'i oleh Imam Nasa'i disebutkan dalam satu hadis sebut seorang tabi'in. Seorang tabi'in umur dia 90 tahun baru ngaji. 20 tahun kan baru ngaji. Baru ngaji. Umur 90 tahun tak ingat nama Allah SWT. Umur 90 tahun baru mengaji. Ngaji hadis. Jadi mengaji hadis selama berapa tahun? Selama 20 tahun. 90 campur 110. 110 tahun mengaji hadis. 120 tahun sampai 130 mengaji hadis pula. Nampak? Kalau nak mengaji betul-betul Allah akan bagi, tak kira Allah tahu mana pun. Supaya Nabi kita kata di sini, Nabi kita kata orang muda waktu dia jangan sia-siakan. Sebab di sini bahawa apa? Syadidu sawari sya'ri, rambutnya hitam. Nak beritahu kata apa? Mengaji kena pada mula-mula sekali. Start pada kita lahir tu dah mengaji dulu. Dan kena teruskan sampai mati. Itu nak beritahu kata hadis ni. Baik. Kadang-kadang orang tua-tua ni, minta maaf sebut kadang-kadang dia rasa kami tua dah kot, tak mampu dah. Dengan saya kata saya Ustaz, orang tua-tua jangan rasa begitu. Sebab Allah Ta'ala berhak pilih hamba dia. Siapa yang Allah nak bagi. Sekalipun umur dia 90 tahun, bawa tongkat dan sebagainya. Dan orang muda pula jangan rasa otak fresh.
alim betul-betul pun tak disyaratkan orang yang alim betul-betul kena pakai jubah, pakai serban, tak. Boleh nak pakai, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab disebutkan bahawa kita nak menzahirkan syiar Islam. Walaupun kita ni orang yang biasa saja, tapi boleh kita pakai jubah, pakai apa? Pakai yang cantik dan sebagainya. Sebab pernah satu ketika Imam Izzuddin Abdul Salam satu hari pergi ke Mekah. Bila pergi ke Mekah pakai biasa, pakai yang cupang cantik. Bila pakai macam ni, tengok ada orang buat haji tu salah. Salah. Imam Izzuddin Abdul Salam tegur, tak kena ni haji macam ni, salah ni. Orang kata apa? Hang siapa? Pakai macam apa ni? Fikir tak apa. Jadi, esoknya pula Imam Izzuddin Abdul Salam salin jubah. Salin baju tu pakai jubah, pakai serban, pakai semat. Tegur orang yang sama. Tanya, Tuan Syekh siapa? Saya lah kemarin tu. Saya lah kemarin yang tegur kamu tu. Jadi sekarang ni, tapi kita kata apa? Imam Izzuddin Abdul Salam kata apa? Dibolehkan bagi orang yang biasa untuk nak pakai jubah ke pakai serban, walaupun kita ni tak alim tak mana. Sebab apa? Sebab satu, nak menunjukkan syiar Islam. Termasuk juga orang perempuan pakai pudar, pakai tudung labuh dan sebagainya, tutup aurat. Sebab nak menunjukkan syiar Islam. Yang kedua, kata guru saya juga, di antaranya ialah kita ni sebagai pakaian kita saja ni sebagai menjadi sebab untuk kita nak mencegah benda-benda yang mungkar. Tengok ada orang dating depan tu, bagi perempuan. Kita pun bawa tasbih lah, pergi jalan depan, pakai serban. Tengok tu, dia rasa malu lah. Kalau tak malu tu memang tak ada kemaluan lah tu. Hampir tanya dia. Kalau dia rasa malu, Ustaz mana ramai ni? Sekurang-kurangnya kita pakai pakaian macam ni, kita dah mencegah sikit kemungkaran. Termasuk kemungkaran tersebut, sama ada kita pun tak terlibat kemungkaran tersebut, ataupun orang lain juga akan terhalang dengan apa kebaikan yang kita buat. Orang lain terhalang apa kemungkaran, orang lain tak terlibat kemungkaran sebabkan kita. Itu di antara usul-usul dakwah. Kalau tak boleh buat semua, buat sikit. Jangan tinggal semua. Tapi yang penting tutup aurat lah. Baik. Kemudian lelaki tadi dah siapa pun tak kenal. Datang pakaian yang putih, rambut pula hitam. Buat apa? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tengah sembang. Tiba-tiba seorang lelaki ni masuk, duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak beritahu kata apa? Nak beritahu kata seorang penuntut ilmu jangan malu. Kalau kata dalam bab pengaji, perempuan pun jangan malu. Nabi SAW puji perempuan Ansar. Nabi kata, ni'man nisa'ul Ansar, la yamna'unna min su'alihinna. Nabi kata, sebaik-baik perempuan ialah perempuan Ansar. Mereka tidak malu dalam bertanya dalam perkara berkaitan agama. Begitu juga kita disunatkan kita, kalau boleh penuhkan di ruang yang hadapan bila mana dalam pengajian, penuhkan. Sebab satu hari Nabi SAW pernah sebut, kata para sahabat, wahai para sahabat, maukah aku ceritakan kepada kamu tentang 3 golongan? Para sahabat, bala ya Rasulullah, tentulah ya Rasulullah, kami nak dengar cerita. Pertama, sahabat Rasulullah kata, adapun orang yang pertama masuk masjid, masuk dalam majlis ilmu, terus ke depan. Adapun orang yang kedua masuk masjid, malu-malu sikit, duduk belakang sikit. Adapun yang ketiga, nampak majlis ilmu, tapi dia terus tengok, lalu dia terus beredar daripada majlis tersebut. Baik, kata Nabi SAW, adapun orang yang pertama tadi, mereka nampak majlis ilmu terus ke depan, macam mereka Jibril buat. Dalam daripada sahabat, mereka Jibril terus ke depan. Baik, orang macam ni, kata Nabi SAW, dia kata apa? Bila orang macam ni nak menuju pada Allah Ta'ala, nak datang kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan datangkan kepadanya. Kita dalam hadis qudsi yang lain, Allah sebut, bila mana kita nak pergi kepada Allah sejengkal, Allah akan datang kita ke sehasta. Kalau kita pergi menuju kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berjalan, Allah akan datang kepada kita dalam keadaan berlari. Nampak? Sebab Allah kasih kepada kita. Kalau kita tengok contoh Hindustan, dulu lah, saya pun tak tengok lah. Hindustan ni di antara hero dan juga heroin macam mana? Duduk set, pisah lari. Itu bukan kat lari kan? Ni dua-dua hero-heroin kena lari, bukan nak pergi sekali. Ini contoh dulu lah. Baik, kalau Allah
Ta'ala, kita pergi sikit lah, Allah akan datangkan banyak daripada kita. Sebab kita yang banyak berpuas pada Allah Ta'ala, Allah ingat pada hamba. Satu. Situ Nabi sebut orang yang pertama tadi tu, dia menuju depan terus, maka seolah-olah dia menuju kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan pergi kepada dia. Yang kedua, orang ni malu-malu sikit, diorang kelas malu-malu sikit, maka macam ni Allah pun akan malukan dia, Allah pun akan malu dengan dia. Maksud apa? Allah pun tak dia tidak merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jauh sikit. Tapi ada pun orang yang ketiga, nampak majlis ilmu, mereka terus beredar. Kata Nabi SAW, orang yang macam ni, mereka beredar daripada Allah Ta'ala, maka Allah juga beredar daripada mereka. Kita carilah apa, kalau tak mampu satu, carilah yang kedua, jangan jadi orang yang ketiga tadi. Baik. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian fa asnada, beliau dekatkan rukbatayhi, lututnya kepada lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, disebutkan bahawa kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Tengok ni, bayang. Tengok mana tu? Nah, tengok perangai yang kedua, lalu dia duduk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disandarkan kedua lututnya ke lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, dan meletakkan dua tapak tangannya atas dua paha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ulama sebut, malaikat Jibril letak tapak tangan di atas paha di sini. Sebagai ulama sebut letak di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata guru saya, Syekh Usama Al-Azhari, letak di mana? Akan letak di paha sendiri. Dan macam-macam riwayat lah. Tapi ala kulli hal, letak di paha, bukan letak di pipi. Pergi kat hadapan Nabi, letak tangan di paha. Duduk macam ni, duduk berhadap. Baik. Kemudian wa qala ya Muhammad. Wa qala ya Muhammad. Wa qala ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Sekarang ni apa disebut ya Muhammad saja. Sebab apa boleh? Sebab nak menunjukkan kata dia ni memang tak tahu apa Rasul. Dia ni memang lelaki yang tak kenal. Sebab Allah tunjukkan Muhammad. Tapi kalau kita sebut Muhammad saja tak boleh. Tambah sikit Sayyidina, kalau tambah pula Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Melayu ni, kalau boleh jangan tulis tu SAW tu, jangan, kurang beradab. Ataupun tulis nama syarat Muhammad dalam kurungan sod pula, tak beradab. Nama kita boleh tulis penuh. Untuk selawat kepada Nabi pula tak tulis penuh. Kita sebut sebagai tidak beradab. Dan disebutkan bahawa kalaulah kita tulis nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab kita, selawat sebut, maka Allah, para malaikat akan sentiasa selawat kepada kita sampai hari kiamat, selagi mana tulisan selawat sebut berada dalam kitab kita, berada dalam tulisan kita. Baik. Di sini sebut ya Muhammad, wa qala ya Muhammad, akhbirni al-Islam. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Terangkan kepadaku tentang Islam. Baik. Okey. Di sini nak beritahu kata apa? Bila mana seorang tersebut tak reti, jangan malu nak bertanya. Kita tak tahu. Tak pokok malah tanya lah. Jangan. Ni lelaki Arab tadi ni. Main tanya, ya Muhammad, akhbirni al-Islam. Ceritakan tentang aku tentang Islam. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Baik, Nabi sebut apa? Pertama tentang syariat dulu. Islam, syariat. Pertama di Islam, kamu mesti mengucap kalimah dua syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, satu, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sebut hanya asyhadu an la ilaha illallah, tak sah lagi Islam kita sebut. Kena sebut bagi perkabih. Itu disebut sebagai dua syahadah. Ataupun kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan kana Rasulullah.
Tak sah lagi Islam kita. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad itu dulu ni kena fi'il madhi naqis. Aku juga bersaksi bahawa Muhammad ni dulu tu pesuruh Allah, sekarang tak ada, tak Islam lagi, tak apa. Jadi dia kena dua. Baik. Kalau aku tu Ustaz, contoh lagi ya. Asyhadu maksudnya kami bersaksi. Kami bersaksi. Saya tanya kepada guru saya, Syekh Ahmad Mamduh hafizallahu taala, Syekh, kalau dalam bahasa Arab asyhadu juga bermakna saksi. Kalau kami tukar kepada a'lamu ke, aku tahu, ataupun uqirru, aku mengakui, aku apa ikrar, boleh tak Syekh? Syekh marah saya. Orang bagi asyhadu an la ilaha illallah, dia lah tukar pula. Tak payah tukar. Sebab Syekh kata apa? Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, kalimah asyhadu tu nak beritahu kata kita yakin sungguh. Yakin dengan 200%, 200%. Yakin sungguh. Kadang-kadang uqirru, saya mengakui. Kalimah sebut tidak ada lagi, kurang lagi keyakinan. Tapi bila orang sebut asyhadu, memang kita yakin sungguh bahawa Allah itu yang layak disembah, dan Nabi Muhammad SAW itu yang apa? Pesuruh Allah Ta'ala. Kemudian rukun Islam yang kedua, wa tuqimus solat. Kamu mendirikan solat. Disebutkan di sini apa? Kita mendirikan solat. Mendirikan sembahyang. Tengok makna mendirikan sembahyang. Disebut sebagai tuqim. Tidak disebut sebagai ada'us solat. Kalau kita lihat dalam Quran, semuanya akan disebut sebagai iqamis solat wa atawuz zakah. Iqamis solat wa atawuz zakah. Semua disebut sebagai iqamah. Nak beritahu kata apa? Nak beritahu kata sembahyang ni bukan sembahyang ikut dan tak. Tapi sembahyang mesti ada adab. Sembahyang mesti penuh dengan rukun. Sembahyang mesti jaga apa perkara yang sunat. Sembahyang mesti jaga benda-benda adab-adab dalam sembahyang. Baru dinamakan sebagai mendirikan sembahyang. Sebab itu Nabi SAW sebut al-ada'u salah kathir wal muqim qalil. Nabi sebut itu. Berapa ramai orang yang sembahyang, ramai semua orang sembahyang. Tapi orang yang muqim, orang yang hanya mendirikan sembahyang, sikit sangat. Sembahyang kalau nak laju. Dan kata guru saya, kalau kata sembahyang kita nak dapatkan yang terbaik, macam mana? Kena banyakkan tasbih dalam sembahyang. Contoh, kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Bila mana kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Rakaat yang pertama kita boleh baca sampai 11 kali. Rakaat yang kedua kita boleh baca sampai 9 kali. Rakaat yang kedua boleh baca 7 kali. Rakaat yang keempat boleh baca 5 kali. Ataupun ambil yang ringkas sikit, 9, 7, 5, 3. Ambil yang ganjil. Sebab kaedah apa? Lagi lama kita sembahyang, lagi itulah kita akan merasakan apa? Allah tu bersama dengan kita. Kadang-kadang orang sembahyang ikut dan sebab tak jaga adab. Sembahyang ni macam adab lah. Sebab apa? Sebab apa boleh rasa macam tu? Sebab tak jaga adab-adab. Tak jaga adab dalam sembahyang, tak jaga rukun-rukun. Sebab tu kita dalam mazhab kita diwajibkan kena ada tumak-ninah. Tumak-ninah dalam bahasa Arab. Bukan tumak-ninah. Sembahyang betul-betul. Sikit demi sikit dan sebagainya. Beradab. Jangan kalut. Nanti mana? Baik. Cukup. Kemudian waktu tiaz zakat. Kemudian apa? Mengeluarkan zakat. Dalam Quran gitu. Lepas sebut solat, sebut berkaitan dengan zakat. Sebab zakat ni ialah adik-beradik kepada solat. Begitu juga di akhirat nanti. Kalau lepas habis sembahyang, Allah akan tanya pula zakat. Habis zakat, Allah akan tanya pula tentang puasa. Baik, zakat ni kita kena tahu bahawa zakat ni Allah jadikan zakat bukan Allah nak ambil harta kita pun. Tak. Bahkan Allah tak perlu pun harta kita. Tujuan zakat ni apa? Tujuan zakat takut-takut harta yang kita ada, takut-takut tercampur dengan benda yang syubhat, ataupun takut-takut tercampur dengan benda yang haram. Jangan. Sebab tu zakat ni kita nak keluarkan benda-benda yang kotor. Nak cuci balik hati kita, nak cuci balik dosa-dosa kita, nak cuci balik diri kita. Baik, Nabi sebut apa? Nabi SAW sebut, hasinu amwalakum bizzakah. Hasinu amwalakum bizzakah. Wadawu mardakum bis-sadaqah. Kata baginda Nabi SAW, Nabi sebut apa? Hasinu amwalakum bis-sadaqah.
kamu peliharalah harta kamu dengan zakat. Kalau kamu nak harta kamu berkembang, kalau kamu nak harta kamu jaga elok, maka kamu keluarkan zakat. Kemudian Nabi tambah lagi, wadawu mardakum bis-sadaqah, dan apa? Ubatilah penyakit kamu ni dengan sedekah. Sama ada penyakit kamu tu yang melibatkan zahir, demam, sakit kepala, apa saja sekalipun, sedekah, banyakkan sedekah, akan jadi ubat pada kita. Ataupun penyakit tersebut yang mana melibatkan dalam hati kita sifat malah, sifat dendam dengan orang, sifat-sifat mazmum dalam hati ni, dalam hati ni, maka banyakkan sedekah. InsyaAllah sedekah tersebut akan jadi ubat. Baik. Jadi dalam bab zakat ni nak beritahu kata apa? Nak beritahu kata supaya kita jangan tumpu sangat kepada harta kita. Harta kita tersebut, lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah ganti. Nabi sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam Quran. Nabi SAW bersabda kepada orang yang bersedekah. Nabi kata, Allahumma a'ti munfiqan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa a'ti mumsikan talafan. Bagi orang yang keluarkan zakat ataupun bagi orang bersedekah ini, berdoa kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, bagi siapa yang munfiqan, bagi siapa yang telah infakkan harta mereka, maka Nabi sebut khalafan, gantikan balik harta mereka, gantikan balik. Dan wa'uti mumsikan talafan, dan kalau kata ada orang sebut sip harta, sip ataupun bakhil dalam harta, simpan sayang sungguh harta, Nabi kata apa? Talafan, hancurkan harta dia, ataupun jadikanlah orang dia sebagai orang yang muflis. Nabi doa gitu sebab apa? Sebab pertama kata ulama, supaya kita jangan langsung cinta kepada harta. Yang kedua bila mana kita muflis, ataupun bila mana kita diuji dengan harta, diuji dengan sebagainya, maka kita akan ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada musibah, tidak ada ujian yang berlaku kepada seorang mukmin sebut melainkan semata-mata Allah nak dia dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat no? Cukup, tak habis pula dia. Bukan banyak sangat, dia cerita banyak sangat. Saya pergi kot link, tak banyak no? Baik. Kemudian watasum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita dah laksanakan puasa rukun yang ketiga, puasa pada Ramadan, dan disebutkan puasa syariat puasa pada tahun kedua Hijrah. Baik. Bulan Ramadan ni sekarang ni, kalau bila masuk Ramadan, macam saya sebut bagi tadi, bila masuk Ramadan, bila nak raya ni, bila nak raya fikir pula raya, tak boleh. Sebab disebutkan dalam ni, dalam kitab ni, dia, kalau orang ada perangai macam tu, dia akan apa? Hati dia akan jadi kerah. Tu. Lepas ni pergi pasal raya, Maidin ke, pergi mana ke, nak pasal lagu raya ni, sebab dia akan membawa kepada penyakit hati keras. Benda bulan elok lah ni. Contoh, orang Tok Guru mai rumah kita. Kita kata, Tok Guru bila nak balik tu, lama sangat ni. Macam tu lah, kita kata kat bulan Ramadan. Jadi perempuan muslimat terutama nanti nak pasang lagu raya, duduk dalam bilik yang bagi orang lain dengar. Takut-takut orang terkesan dengan lagu raya tersebut. Siapa apa dah. Baik. Kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian menunaikan haji ke Baitullahil Haram sekiranya engkau berkuasa mengerjakannya, sekiranya kita mampu. Mampu maksudnya dari segi anggota badan kita sihat elok, ada bakalan pergi dan balik untuk anak isteri pula dan sebagainya. Selamat pula perjalanan dan sebagainya. Qala sadaqta, maka kata lagi sebut qala sadaqta. Kamu betul. Kita kalau orang tanya apa harga ikan ni berapa? Contoh dalam nak pergi ke Masjid Sunnah berapa? Bila dekat mana? Kita pun tunjuk. Dekat tu saya pun tahu solat apa macam tu. Nampak? Nabi tak pada hal ni. Nabi tak kata, hang buat elok sikit. Tadi dah tanya, apa tu hang pula mengaku. Nabi tak kata tu. Nabi diam Nabi kata. Nabi kata, qala sadaqta. Siapa yang kagum ni? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat yang lain kagum. Lagi tersebut berkata, benarlah engkau. Maka kami pun, itu para sahabat, merasa heran kepadanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Ini juga disebut sebagai hadis tarbiyah. Hadis tarbiyah maksudnya. Contoh, kita ada anak murid ke ataupun ada anak sendiri.
Kita tanya apa tahu tak doa makan? Cik tahu tak doa makan? Tahu dah ayah. Tak payah apa? Anak kita tahu dah ayah. Baca tengok. Anak kita pun baca. Jadi bila mana baca, tadi anak kita kata tahu dah ayah. Kemudian anak kita kata apa ayah suruh kita baca, kita pun baca. Kadang-kadang ayah ni marah. Tadi aku suruh baca, tak baca, hendak jawab tahu dulu. Awak tak baca terus. Nampak? Nabi kita kata apa lah? Nabi kita kata hadis ni hari tarbiyah. Kadang-kadang orang tu memang tak tahu betul. Tak tahu betul tentang Islam, kita jangan komen pula. Tak tahu tentang satu perkara, kita pula jangan marahkan dia. Baik. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'an al-iman. Kemudian masuk pula berkaitan dengan akidah. Imam sudah tanya berkaitan dengan akidah. Lagi tanya, dia bertanya terangkan kepada aku tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ialah kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kamu beriman pada para malaikat. Kena tahu rukun apa? Sifat wajib bagi Allah ada apa? Sifat mustahil bagi Allah ada apa? Sifat mustahil bagi Allah ada apa? Itu dalam tauhid ini. Malaikat 10 yang kita kena tahu. Apa? Apa tugas-tugas siap sebut? Tugas malaikat Jibril apa? Tugas malaikat mati itu kena tahu. Basic dia 10. Nak tahu banyak lagi pun tidak masalah. Baik, wa kutubihi. Dan juga kitab-kitab yang diturunkan. Ada apa? Ada 4 saja. Nak tahu yang lain pun tidak ada masalah. Tapi yang wajib hanya tahu 4. Wa rusulihi. Bilangan rasul ada berapa? Ada 25. Yang rasul yang lain ada 24,000. 124,000. Wajib tahu tak? Tak wajib tahu. Wal yaumil akhir. Kita beriman tentang hari kiamat. Itu beriman tentang perkara yang ghaib. Di antara ciri-ciri orang beriman apa? Mereka beriman dengan perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat. Orang ni, kata Quran sebut, kalau orang ni mampu mengejarkan solat, mampu membayarkan zakat. Sebab apa? Sebab mereka ni beriman tentang perkara ghaib. Syarat dia begitu. Kalau nak pastikan sembahyang kita elok, solat kita elok, letakkan dulu kita beriman kepada ghaib. Apa? Kita beriman bahawa Allah itu ada. Kita beriman ada dosa pahala dan sebagainya, ada syurga neraka dan sebagainya. Baik, jelas. Yang keenam, rukun yang keenam, wa tu'minu bil qadarihi khairihi wa syarrihi. Kita beriman tentang apa? Qada dan juga qadar Allah Taala, sama ada baik ataupun buruk. Sebab apa Nabi sebut macam ni? Sebab manusia ni bila mana ada masalah, mereka akan suka melenting ataupun cepat mengeluh. Sedangkan itu semua ialah qada qadar Allah Taala. Contoh, kita nak buka puasa, kita nak main, tiba-tiba tayar kita pancit, tayar motor kita pancit. Kita pula kata, ish, Allah uji aku lagi hari ni. Tadi tak ada nak uji, main aku nak bayar Allah uji pula. Nampak? Jangan mengeluh. Mengeluh tu dah dosa lah. Sebab tu di sini sebut bahawa wa tu'minu bil qadarihi khairihi wa syarrihi. Kita beriman tentang percaya kepada qada, baik ataupun buruk. Baik Allah bagi baik untuk kita pun baiklah. Kalau buruk Allah buat untuk kita, maka baik juga untuk kita. Sebab contoh berkenaan dengan tayar pancit tadi. Kalau kita apa? Contoh tayar pancit tadi, kalau Allah tak bagi pancit kita waktu tersebut, kemungkinan kita akan accident dan sebagainya. Kemungkinan kita akan pergi mana kah? Nampak? Itu kena pandang jauh. Kena pandang apa? Pandang benda yang baik. Jangan salahkan Allah Taala. Salahkan diri kita. Sebab tu Sayyidina Umar bin Aziz, Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia kata apa? Di antara benda yang aku paling suka, apa? Aku suka melihat qada Allah Taala. Suka melihat ketentuan Allah Taala. Tengok orang yang sekian, kenapa dia miskin sangat ni? Mungkin miskin tersebut mereka ni lebih dekat dengan Allah Taala. Kenapa dia ni kaya sangat ni? Mungkin kerana kaya dia banyak infak kepada Allah Taala. Sayyidina Umar Abdul Aziz suka tengok qada Allah Taala. Suka tengok perjalanan ketentuan Allah Taala. Jadi kita orang beriman betul ni jangan ada perasaan mengeluh, jangan. Bahaya sebut. Bahaya. Jadi kalau contoh kita diuji tadi, kita sabar. Sabar ialah benda yang di luar. Adapun redha saja kita yang tahu. Contoh lepas kita accident, lepas kita tayar pancit tadi, tahan sabar, tak apa, insya-Allah khair. Tak salah kot. Kau apa?
kita pun kawan kita main sabar lah. Tak apa insya-Allah tak masalah. Kita sabar. Tapi dalam hati pula, aduh, payah betul ya macam ni. Hati pula komen tu. Itu maksud apa? Tak redha. Redha ni benda yang di dalam hati. Kita ya tak? Kita yang nak ukur redha atau tidak. Boleh? Baik. Kemudian qala sadaqta, maka kata lagi sebut qala sadaqta, kamu betul. Kemudian qala fa akhbirni al ihsan, maka kata lagi sebut ceritakan lagi, cuba tanya lagi pasal 7 terangkan kepadaku tentang kena atas sekali tu. Atas sekali pasal 7 perangai pertama, dia berkata lagi, terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu apa? Ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Baik. Nabi pernah sebut dalam hadis. Nabi kata, ya'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan wa amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Baginda Nabi SAW bersabda, kata apa? Kamu beramallah untuk akhirat kamu ni seolah-olah kamu akan mati esoknya. Kita sembahyang, kita puasa, seolah-olah kita akan mati pada esok, ataupun kita akan mati dah. Baik. Wa amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Dan kamu beramallah untuk dunia kamu ni seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Nak beritahu kata apa? Kata Pak Sumi, dalam hadis ni Pak Sumi kata apa? Benda baik untuk akhirat jangan sama sekali kita tangguh. Buat terus. Benda baik dunia juga jangan kita tangguh sama sekali. Jangan kita tangguh sama sekali. Di sini bila mana benda baik di dunia ataupun di akhirat, kita buat semua tu seolah-olah kita merasakan Allah Taala sedang melihat kita, ataupun kita sedang melihat Allah Taala. Maksudnya apa? Maksudnya kita sedang berada di hadapan Allah Taala betul. Kalau kita tapi sultan macam mana? Ketak beradahan. Kasut kena gila-gila, pakaian kena kemah, kena rafak sembah pula. Pergi kat tuanku, ampun tuanku, bagi berdua ampun. Harap patut harap dia, ampun sebagainya. Tak ada yang kata apa lagi, minta maaf dulu. Ampun tuanku dulu. Tapi kalau dengan Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi lah. Kita merasakan kita ni sentiasa diperhatikan dan kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Bila mana ada orang yang ada sifat ihsan ni, mereka sama sekali tidak akan berani buat benda yang maksiat. Dalam ihsan ni juga maksud apa? Kena mengaji ilmu tasawuf. Kena mengaji ilmu tasawuf, ilmu hati. Ilmu yang berkaitan dengan hati, wajib mengaji. Ilmu disebut sebagai ilmu tazkiyatun nafsi. Ilmu kita nak cucikan diri kita. Syekh Al-Jum'ah sebut dalam kitab dia Waqal al-Imam, di antara tugas seorang mukmin apa? Di antaranya yang pertama ialah kena menjadi khalifah. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kena mengimarahkan bumi dengan syariat Allah Ta'ala. Tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, kata Imam Syekh Al-Jum'ah sebut mufti Diyar Mesir yang lepas, kata apa? Tugas yang ketiga bagi seorang hamba apa? Kena tazkiyatun nafsi. Kena belajar cucikan diri. Itu di antara tugas-tugas kita. Sebab tu ada orang faham ilmu syariat, ilmu fiqh kena mengaji, ilmu akidah kena mengaji, ilmu sudin apa tasawuf tak perlulah. Ni Nabi sebut dah ni. Fa akhbirni an ihsan. Nabi tahu kata apa? Tentang ilmu tasawuf kena mengaji. Ilmu kita nak cuci hati mengaji, kena mengaji. Sebab hati tempat pandangan Allah Taala. Sebab dengan hati lah kita nak bawa, kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah sama sekali tidak akan pandang kepada wajah kamu, tidak akan pandang kepada jasad kamu, maka Allah akan hanya pandang kepada hati kamu saja. Hati jaga betul. Masuk nasihat tu dari saya insya-Allah. Baik. Qala fa akhbirni an as-sa'ah. Kemudian yang keempat, Nabi tanya, lagi tu tanya fa akhbirni an as-sa'ah. Terangkan kepadaku tentang kiamat pula. Baik, di sini kata guru saya, Syekh Usama Al-Azhari, guru kami di Mesir. Yang keempat, ilmu yang mana orang semakin lupa. Yang untuk ingat, kata 3 ilmu ni kena mengaji.
ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Dan ilmu yang keempat tentang sa'ah apa? Tentang ilmu fitan. Tentang ilmu fitnah zaman sekarang. Fitnah zaman sekarang banyak. Banyak orang mencela sama orang Islam. Banyak pula orang yang berbunuhan sama orang Islam. Banyak pula orang Islam yang menumpahkan darah sesama mereka. Jadi kata ulama, kata Syekhul Sama, kita kena ambil kisah juga. Nabi sebut, "Man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak ambil kisah langsung tentang hal ehwal orang muslimin, maka orang tersebut tidak akan masuk di kalangan orang Islam. Jangan. Paling rendah apa? Paling rendah kita doakan kepada orang muslimin dan juga muslimat. Sebab tu saya pesan, kita dalam sembahyang kita baca. Lepas sembahyang kita baca apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan sebagainya. Kata guru saya, Syekh Hafizahullah Ta'ala, kalaulah saya tanya, sekarang ni berapa banyak orang mukmin ataupun orang muslim, lelaki atau perempuan yang ada di bumi? Berapa banyak? Tak tahu, wallahu a'lam. Kata guru saya, kalaulah kita baca doa tersebut, sebanyak mana orang mukmin, orang Islam, lelaki atau perempuan, tua atau pemuda yang ada di bumi ini, maka sebanyak itu juga dosa kita akan diampunkan. Betul kan? Jadi kena ambil kisah tentang orang mukmin. Jangan kira diri sendiri. Kira diri sendiri maksudnya dia sifat ananiah. Sifat ananiah apa maksudnya? Sifat penting diri. Kata guru saya juga, kena cek dalam diri kita ni. Kalau dalam diri kita ni ada sifat penting diri, itu ialah kemungkaran yang paling terbesar dalam diri kita. Di sini sebut bahawa tentang fa'akhbirni an sa'ah, tentang ilmu fitan. Ilmu fitan maksudnya ilmu fitnah zaman sekarang. Kena ambil kisah juga. Baik. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Maka kata Nabi SAW, orang yang ditanya itu, orang yang ditanya tentang kiamat, tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksud apa? Orang yang bertanya tersebut lebih tahu daripada orang yang bertanya. Baik. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian kata lagi sebut, maka terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Fa akhbirni an amaratiha. Qala an tajidal amatu rabbataha wa an taral hufata awratan a'lata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Sikit sabar. Baik, Nabi SAW bersabda, antara tanda-tandanya ialah tanda kiamat apa? Apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Nampak? Seorang hamba lahirkan anak. Anak daripada hamba itu jadi tuan pula dia. Itu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Ataupun disebut ulama zaman sekarang apa? Anak jadi something kepada mak. Anak jadi something kepada mak ayah. Itu juga di antara tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis ini. Sebab hamba tak ada dah. Kemudian ulama sebut berkaitan dengan anak menjadi something ataupun menjadi kurang beradab dengan para mak ayah. Juga disebut sebagai tanda-tanda kecil kiamat. Baik. Wa antarul hufata al-awrata al-'alata. Dan apabila engkau melihat orang-orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan papa kedana, ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan, tidak berpakaian dan papa kedana yang hanya menjadi pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan, iaitu bertukar menjadi kaya raya. Baik, sekarang ni kalau kita lihat orang ramai pakat berebut nak bina bangunan tinggi, yang asalnya dulu kita hanya miskin. Kita miskin dulu. Sekarang ni pakat berebut pula, pakat nak bina bangunan. Kita dulu pakaian pun tak ada. Dan macam-macam lagi. Kalau lihat dekat Makkah sendiri pun, menara Zamzam lah. Menara apa? Zamzam kan? Itu ialah wallahu a'lam disebutkan juga di antara tanda-tanda juga. Tu orang Yahudi buat tu. Orang Yahudi buat tu, bukan saya saja buat tu. Pakat nak bina bangunan, pakat nak bina masjid, nak lawan masjid mana paling elok, masjid mana paling cantik dan sebagainya, paling mahal dan sebagainya, lawan. Di antara tanda-tanda kiamat. Sebenarnya apa? Sebenarnya yang disuruh kita lawan apa? Disuruh kita berlumba-lumba ialah kita mengimrahkan masjid. Bukan nak bina masjid boleh, tapi jangan kita bermegah-megah ataupun kita pula nak tunjuk ke orang masjid tu. Jangan. Masjid bukan tempat nak megah-megah. Tak. Masjid tempat orang mukmin kita nak imarahkan masjid. Saya laju sikit no. Sebab nak kena habis sebelum asar 4.30. Tak maaf laju sikit.
Baik. Kemudian sementara kemudian lelaki sebut beredar. Kemudian lelaki itu berlalu. Falabistu maliyan. Lalu aku terdiam sebentar. Kemudian kata Sayyidina Umar, aku terdiam sebentar. Sebagai ulama kata apa sekejap. Sebagai ulama kata tempoh 3 hari. 3 hari dia, lepas tu baru Nabi tanya pula. Baru Sayyidina Umar tanya pula. Summa qali sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, wa atadri man as-sa'il? Lepas tu Nabi SAW pula jumpa dengan Sayyidina Umar. Sebagai kita 3 hari tadi kan. Jumpa dengan Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang tanya tadi? Tahu tak? Kata Sayyidina Umar, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan juga Rasul saya yang tahu. Baik. Di sini disebut bahawa Allah wa a'lam sebut sebagai nisful ilmi. Kita tak tahu, Ustaz, apa hukum sekian. Kita jawab Allah wa a'lam. Dapat setengah ilmu dah. Tapi kalau kata dah buat reti juga, pada pendapat saya, hukum ni sekian. Jangan. Bukan nak ikut pendapat kamu, kita nak ikut pendapat imam kita. Pendapat daripada sumber yang sah. Dia pakai akal tak nak. Sekarang ni ramai ustaz-ustaz jadian. Saya rasa pendapat saya boleh kot, tak apa, tak masalah. Saya rasa kalau kata seorang sebut tak ada duit, nak pergi zina orang belajar boleh, tak masalah. Contoh Hasan bin Ginan, dia kata kat siapa? Baik. Jadi Allah wa rasuluhu a'lam. Setengah dah kita dapat ilmu. Setengah. Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Satu hari bila mana ditanya, wahai Imam, Imam Malik duduk di atas himar ataupun di atas kuda. Imam, kuda tadi itu ada berapa kaki? Imam duduk atas kuda, turun balik dia kira 1, 2, 3, 4 kaki. Nampak? Takut dalam masalah dunia pun. Takut salah. Apatah lagi dalam bab ilmu. Imam Malik sangat-sangat warak. Dan disebut dalam satu kitab, disebut kitab Biqaul Tabaini, al-ilmu wal ulama la adri. Ilmu dan juga ulama tentang jawapan mereka semua tak tahu. Jawapan tak tahu. Wallahu a'lam. Itu tanda walim tu. Saya ketika pernah di Darul Ifta di temukan master, ada orang bagi petua pada saya. Orang kata kalau kata Habib Syekh akan tanya kita ni 3 orang. Saya biasa akan tanya orang. Tak ada nak doi Syekh tanya orang soalan. Oh, ketak selalu. Syekh pula tanya kita dalam syarat. Jadi ada seorang kawan saya kata. Kawan kita di sana. Saya tanya, apa hukum sekian. Dia buat, oh Allah SWT. Apa pendapat kamu ni kalau jika sekiranya apa masalahnya ni sekian. Wallahu a'lam, Syekh tak tahu. Akhirnya apa? Akhirnya dia yang tadi tak tahu itu diterima masuk ke dalam iftar. Sebab dia tak tahu. Sebab ulama asal nak latih supaya apa? Kita ni bila tak reti jawab wallahu a'lam. Kalau dia buat reti juga, itu tak terpilih. Saya terbuat reti gitu. Nak jawab juga. Orang bagi dah betul lah. Tapi buat macam nak ketak sama kan. Baik. Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, kata Nabi SAW, fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Maka kata Nabi SAW, itulah malaikat Jibril yang mana ataakum, datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum. Dan malaikat tersebut datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu tentang agama. Rawah Muslim. Jadi malaikat Jibril ni di antara tugas-tugasnya banyak. Kalau kita tahu apa? Para malaikat akan menghamparkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Malaikat Jibril itu apa? Akan dulu ketika Nabi SAW ada, akan turunkan wahyu. Akan sampaikan wahyu, bukan turunkan wahyu. Baik, sekarang ni malaikat Jibril tak ada. Kalau gitu malaikat Jibril tak ada tugas kan? Jangan. Ada lagi tugas malaikat Jibril tu? Kalau tak ada. Baik, dulu lepas Nabi SAW wafat, sikit kan? Siapa yang teriak ataupun mencokah, misal kita cokah, mentepik sampai kaum Sadum, sampai jadi pokok habis, siapa yang mana yang tepik situ, yang cokah, faham Kedah? Bahasa Kedah ni nampak kasar cokah, tapi romantik sikit. Okey. Siapa yang cokah ketika mana kaum Ad dan Samud sampai nak sampai mereka jadi pokok, sampai nak lari bertebaran, siapa? Malaikat Jibril. Siapa yang mana ketika Nabi SAW di Taif, malaikat hampakkan gunung tersebut, malaikat Jibril juga. Baik, nanti di akhirat nanti, siapa yang nak timbangkan amalan kita ni? Siapa?
Disebut para ulama malaikat Jibril juga. Saya baca dalam kitab ni, dalam kitab syarah ni, malaikat Jibril yang akan timbangkan segala amalan kita. Timbang dengan mizan nanti. Jadi wallahu taala alam. Saya rasa cukup sekadar itu saja. Jadi apa yang penting dalam bahagian hadis yang kedua ni, saya nak ulangkan sekali lagi bahawa ilmu yang penting ilmu syariat. Kena mula dengan apa syariat dulu. Kalau mengaji bab apa kena mengaji syariat, kena mengaji akidah. Dua-dua ni kena kemah. Tapi jangan duk pula tasawuf pula. Tinggalkan syariat, tinggalkan akidah, jangan. Puluh betul semua. Sebab fiqh kena. Syariat kena. Kemudian jangan kita lupa tentang ilmu zaman sekarang ni, ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang fitnah-fitnah yang berlaku zaman sekarang. Supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang mana Nabi sebut, Nabi doakan orang yang tidak ambil kisah tentang hal ehwal orang muslimin. Dengan na'udzubillah min zalik. Baik. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh guru saya, zaman-zaman sekarang banyak orang nak jadi ulama jadian. Maksudnya suka buat tahu. Kita jangan jadi begitu. Jangan jadi begitu. Usahakan kita jawab wallahu a'lam dulu. Tapi kalau tak jawapan baru saya jawab. Ataupun rujuk pada ulama yang berkenaan. Itu saja, wallahu taala a'lam. Aku dah qala hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Saya minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan guru sekalian. Yang mana kalau saya ada salah dan juga silap, minta saya tolong tegurkan. Sebab ilmu ni amanah. Kalau saya sampaikan benda yang silap, maksudnya saya telah lawan amanah, saya telah mungkir amanah, pecah amanah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah esok kita sambung macam biasa 8.30 pagi. Bawa kitab ni tak apa. Dua kitab ni. Saya akan bedak dua, saya akan ambil daripada 1 sampai 22. Ustaz Syahrizan 22 sampai 42, 23 sampai 42. Setengah-setengah. Ustaz Mujahid akan baca belakang ni. Qaidah belakang ni. Saya kita tauhid. Wallahu a'lam. Siapa yang tak dapat kitab ni boleh ambil. Baiklah. Yang nak daftar pun boleh, insya-Allah.